Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan beberapa orang tokoh mazhab, atau kita sebut sebagai bicara tokoh, yang mana pada minggu lepas kita telah bincang secara umum berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Cuma oleh kerana kitab ni dia tak ada dalam bahasa Melayu, jadi saya cuba buat nota lah secara ringkas, campur dengan kitab-kitab lain. Jadi photostat tu pun print tu pun print di rumah tu tak ada, sekat 30 ni. Bila Ustaz Khairul bayar awal jadi minta maaf lah, sebab saya pun sudah tu lewat duduk tengah print tu orang bayar, jadi beri sekat tu dah 30 ni. Jadi insyaAllah kita akan cuba untuk supaya telah sehari dua ni tak ada. Jadi setakat sempat lah print tu. Jadi untuk 30 ni salinan saja tu. Jadi pada malam ni kita nak bincang pula berkenaan dengan secara ringkas, di mana satu tokoh untuk satu siri kuliah secara ringkas. Walaupun perbincangannya panjang lagi sebenarnya, tapi kalau kita pergi jauh lagi dia terlalu ilmiah pula dari segi metodologi, jadi rasanya tak perlulah. Yang saya sentuh dalam bicara tokoh berkaitan riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini sebenarnya berkaitan dengan perkara perbincangan yang ringkas, yang kira-kiranya kita sebagai orang awam ni boleh faham lah. Cuma dari segi metod fiqh, bagaimana bentuk perbezaan antara metodologi fiqh Imam Syafi'i dengan guru dia Imam Malik, tu kita tak bincang lah sini. Cuma saya ada sebut sikit nak, walaupun panjang lagi sebenarnya, tapi saya rasa itu perlu kepada pengajian khusus lah. Cuma ini lebih bersifat untuk biar kita ada maklumat tentang imam-imam mazahib, tokoh-tokoh besar, yang mana insyaAllah saya akan cuba untuk berkongsi maklumat untuk siri-siri kuliah selepas ini. Dengan saya ambil hak berkait dengan mazhab fiqh dulu, kemudian kita akan pergi kepada tokoh-tokoh dalam bidang lain lah, sekitar kurun pertama, kurun kedua dan kurun ketiga. Saya ingat itu pun mungkin masa bertahun-tahun ni, kalau untuk kita bincang tokoh-tokoh yang wujud di kurun 3 kurun pertama tu. Jadi pada malam ini perbincangan secara khusus lah. Sebenarnya ini saya banyak juga saya rujuk dalam web Imam Syafi'i, dan banyak juga kita buat. Cuma gini, nasihat saya lah, pandangan saya, dia berkenaan dengan tokoh ni sebenarnya banyak cerita-cerita yang tidak munasabah. Sebab ini tu banyak juga saya buat dan saya tambah berdasar kepada kitab-kitab. Sebab kalau kita tengok dalam website, kena beringat lah. Jadi kita kena ada unsur tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Takut kita silap membuat tanggapan kerana apa? Kerana fakta silap. Jadi kalau kita tak sempat nak rujuk setiap fakta itu, kita mengambil kaedah, kalau cerita-cerita yang memburukkan tokoh umat Islam, kita kena waspadalah. Tapi kalau cerita yang menyebutkan tentang kebaikan mereka, itu kita boleh ambil. Sebab ulama dia memayah, dia buat biar jadi payah. Kalau cerita tentang hak buruk, dia ketat sikit untuk terima tu. Tapi kalau cerita yang berkait dengan kebaikan, pujian-pujian terhadap seorang, kita mudah. Cuma janganlah sampai ke peringkat melampau. Tu. Jadi cerita-cerita yang berkait dengan Imam Syafi'i hak berat-berat lah, hak cerita mencari adat, hak luar-luar biasa tu saya tak masuk lah.
Sebab hal tu kita setengah-setengah tu mengikut ulama, dia kata lebih baik berwaspada lah. Sebab ginilah nak pos cerita tu kenali hak berat-berat tu tak. Berok atas kereta pelik. Nak waktu tu kita tak masuk lah, kita tak usah cerita kat orang lah tu. Lebih baik kita cerita dia ni tokoh dalam bidang bahasa Arab. Kita cerita hak boleh membina minda kita. Jadi kena beringat jugalah. Ini banyaklah saya buatnya ni hak dalam web, cuma kita tambah berdasar kepada kitabnya. Kitab Mausu'ah Al-Muyassarah ni. Baik, cuba tengok muka surat tak ada nak bubuh tu. Tak apa lagi, itulah dulu. Nama sebenar Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini kira-kiranya menjadi aliran fiqh di Nusantara ini, khususnya di Malaysia kita dah, Indonesia, kira wilayah terbesar. Jadi nama sebenar Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abdu Yazid, tak ada alif lam, Abdu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Mana kalau kita tengok dalam silsilah ni, dia ni orang panggil keturunan Quraisy. Jadi Imam Syafi'i ni yang mana tempat kita ni menjadikan aliran Imam Syafi'i lah sebagai kira-kiranya aliran fiqh untuk negara kita. Tu. Jadi kita kena kenal lah Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni sebenarnya dia ni adalah dari kabilah Quraisy. Dia bertemu sanak dengan Nabi, dengan sanak Nabi pada Hashim bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Hashim tu adik-beradik Abdullah, adik-beradik pada ayah Nabi lah. Dia jumpa situ. Jadi kalau nak tahu tak, cuba kita ambil sanak Nabi, kita tengok mana Hashim. Jadi hak satu tahap, satu tabaqah dengan Hashim tu Abdullah lah, ayah Nabi. Sebab Hashim tu kan adik-beradik Abdullah. Dia jumpa situ. An-nasabus syarif dia panggil. Nasab yang mulia tu dia bertemu di Hashim. Baik. Baru kita tahu. Boleh hadis kita ni baru tahu. Rupanya keturunan Nabi juga. Keturunan Bani Hashim. Dia tu. Cuba tengoklah, dia tu cucu yang keberapa? Cucu Abdul Muttalib tu. Cucu yang keberapa? Cuba kira sendirilah. Nama dia Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Cuba tengok. Maknanya Imam Syafi'i ni, nisbah Syafi'i itu kepada datuk dia yang keberapa tu? Dah Muhammad, tu nama dia. Ayah dia Idris, datuk dia Abbas, toknya dia Uthman. Lepas toknya ke dia panggil? Ikutlah tok dia. Selepas tu Syafi'i. Selepas tu Syafi'i. Makna nisbah Syafi'i itu kepada datuk dia yang keberapa? Yang kelima. Empat. Datuk dia yang keempat. Nisbah kepada datuk dia yang keempat. Nama dia Muhammad je. Sebab tu kalau kita teringat pada Imam Syafi'i, kita buh nama Muhammad, kena dengan nama Nabi lagi nak. Ni kalau buh kita buh nama Asy-Syafi'i boleh juga, tak ada masalah. Kalau buh Muhammad kau tak bunyi Syafi'i pula. Nah, kitanya kerana saya tak ada masalah bab nama ni. Cuma kalau orang Arab dia besar lah. Kalau Al-Bukhari dia ceh lalu kata sah, tak tahu bahasa Arab. Dia akan kata gitu. Sebab bila sebut Al-Bukhari di segitu jumlahnya orang yang asal daripada Bukhara. Gitu. Tapi orang ini tidak nama tepat, nama datuk yang keempat. Asy-Syafi'i ni sebut. Orang Arab ni dia style, dia tak serupa kita. Sekarang kita tahu gitu silsilah Imam Syafi'i ni. Patutlah hebat sangat pun. Nah, keturunan dia tu hebat. Jadi Imam Syafi'i ni saya nak sepatutnya saya buat tajuk kecil dia punya bagaimana dia punya sistem pembelajaran mereka awal kita kata menuntut ilmu dia. Jadi Imam Syafi'i menghafal Al-Quran sewaktu berumur 9 tahun. Setengah riwayat kata 9 tahun dia ingat dah. Tapi ada riwayat kata 7 tahun dia ingat dah Quran. Sini ada berlaku khilaf lah. Ada berlaku khilaf. Jadi saya tidak ambil semua. Walau bagaimanapun 9 tahun ke 7 tahun lah. Tu kira tu awam nah tu. Awal lagi tu. Ingat. Lepas tu dia menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Tok guru dia. Ini antara tok guru dia dalam bidang hadis lah. Imam Malik.
Yang mana Imam Malik tulis kitab Muwatta dia tu selama 10 tahun. Bapa yang jadi lambat nulis tu? Sebab dia cari teliti, wak ngajar dulu, cek dulu. Maknanya setiap satu hadis tu dalam kitab Muwatta tu dia dulu lagi pada Imam Bukhari ni. Inilah kitab hadis pertama Muwatta Imam Malik tu. Muwatta Ibn Ishaq pun ada juga. Ibn Ishaq pun ada juga Muwatta dia, tapi Muwatta dia tu hilang. Dia lupa sekali dengan dinosaur, tak ada. Tak jumpa cari. Sebab tu kita ngaruk tu. Kih katanya dalam setengah riwayat sebut kerana kih Muwatta dia tu lah Ibn Ishaq ni. Imam Malik kata dia dajjalum minad dajajilah. Mana salah satu dajjal daripada banyak-banyak dajjal yang akan lahir. Sebab dia menipu sangat Ibn Ishaq ni. Sebab tu Imam Bukhari kalau ambil ada riwayat Ibn Ishaq pun dalam bab peperangan, bab fiqh tak ada, bab akidah tak ada. Imam Bukhari tak masuk, tidak ambil riwayat daripada Ibn Ishaq. Tu pun ambil sebagai kerana ada hadis lain yang menyokong. Kalau semata-mata dia ada, orang panggil sebagai sokongan lah, sebagai mutabaah, sebagai tabi'. Jadi dia hafal Muwatta Imam Malik ni. Yang mana Imam Malik tulis kitab dia ni pun 10 tahun. Beliau, yakni Imam Syafi'i, mempunyai kecerdikan dan daya ingatan yang sangat luar biasa. Masa saya ngaji pun tu tok guru saya lah, Maulana, tok Syekh saya sebut, dia kata tak ada, kita tak akan jumpa sampai ke hari ni orang seperti Imam Syafi'i ni. Ingatan luar biasa. Dr. Zakir naik tu pun kita lemah dah. No, ingatnya sampai muka surat pun ingat. Dia tulis ingat dalam kitab Kristian. Dia tulis ayat kepada Kristian dalam kitab kamu. Kamu tak ingat muka surat, saya ingat muka surat. Orang kagum seluruh dunia. Tu Imam Syafi'i ini lebih lagi. Ingat dia. Dia boleh rasa ingat dia kurang. Dia cek lalu silap mana makan, kalau ada kuat maksiat dia cek lalu. Mana dia boleh tahu kadar ingat dia. Dia akan menangis kalau dia tak ingat. Maknanya ada sesuatu maksiat yang dia buat. Tu cara hidup dia tu sangat peka dengan maksiat ini. Kita kena peka dengan maksiat ni. Jangan buat agak bahasa sopa, buat dengan tak buat serupa, you know. Kalau gitu peka orang yang tidak peka. Kalau gitu beratlah. Ni maknanya kita baca bicara tokoh ni, maknanya kita nak tengoklah kedudukan kita setara mana. Hak dengan Nabi tu sama mudah kita kata. Mana orang-orang terkesan dengan ajaran ulum wahyu ni. Beliau telah dibenarkan memberikan fatwa sendiri oleh gurunya sewaktu berusia 15 tahun, sewaktu mengajar di Masjidil Haram. Imam Syafi'i ketika dia mengajar di Masjidil Haram, dia mana tu guru dia harap dah dia untuk buat keluar fatwa. Wak kecerdasnya pemikiran dia tu. Sebelum melahirkan beliau, ibunya bermimpi melihat sebutir bintang keluar dari perut. Hak ni saya ambil kerana hak ni tidak ada benda yang pelik lah sebenarnya, sebab ini mimpi. Ramai kita pun mimpi pelik-pelik. Sekadar tu tak apa, bukan berkait dengan syariat pun. Tapi hak buat-buat lagi tu saya tak ambil lah. Kita pun pilih-pilih juga lah. Sebelum melahirkan beliau, ibunya bermimpi melihat sebutir bintang keluar dari perutnya, lalu naik ke langit. Lalu bintang itu pecah, lalu jatuh bertaburan ke bumi. Cahaya dari bintang pecah yang jatuh itu menerangi seluruh bumi ini, seluruh muka bumi ini. Ibunya terkejut bila mengetahui suaminya juga mengalami mimpi yang sama, iaitu dia melihat ada sebutir bintang yang keluar dari perut isterinya. Jadi perkara ini tidak pelik, tidak pelik ni. Ini bukan tak ada hujah dah, tak ada, cuma nak ayatnya ini pengalaman dia sebelum melahirkan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i penentang amalan bid'ah. Ini terkenal. Imam Syafi'i ini terkenal sebagai seorang yang menentang amalan bid'ah. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, semua perkara yang diadakan yang menyalahi Quran dan Sunnah atau ijma' ulama. Ijma' ni mana satu amalan yang tidak ada dibantah oleh mana-mana ulama yang muktabar. Sebab ulama ni banyak je, kadang-kadang orang panggil dia ulama tu tak kira. Ni ulama yang muktabar. Orang beri gelar ulama, beri gelar kerana kesarjanaan dia yang terbukti sepanjang zaman. Dan orang yang sebut gitu pun tokoh juga. Ni maksud ijma' ulama. Tu adalah bid'ah yang keji dan sesat. Maknanya Imam Syafi'i ni, manakala mana-mana perkara atau kebaikan yang tidak menyalahi sedikit pun dari kesemua itu adalah bid'ah yang terpuji.
Nak ni lah setengah-setengah. Mana ulama kata, mana Imam Syafi'i telah menaskan bahawa ada juga bid'ah hasanah tu. Bid'ah hasanah tu. Mana bid'ah yang baik? Memang ada pun, dari segi bahasa memang ada. Bid'ah yang baik dari segi bahasa. Misalnya kalau dia mari masjid, dia semaya sunat tahiyatul masjid Jumaat, itu bukan bid'ah yang hasanah tu. Itu dak suruh ayat lah, mari tok gua atas langit hijau mana pun dak. Tu tak boleh. Bid'ah hasanah ke dia. Misalnya kita rekod speaker, mikrofon, mau jangan tu bid'ah, benda molek dari sudut tu. Benda yang kira-kiranya bukan zat ibadat itu. Kalau zat ibadat tak boleh. Tak suruh ayat lah. Sebab zat ibadat ni Nabi telah tunjuk, dia panggil amrun tauqifi. Kita tahu melalui cara Nabi buat gini. Tak boleh buat lebih daripada tu. Dan kalau lain tak apa. Kita kata setengah ulama sebut, dia kata benda yang berkaitan dengan ibadat, bukan ibadat tu sendiri. Tu. Misalnya kita kata kapek, zaman Nabi tak ada kapek lagu ni. Tu. Siapa ada setengah kata tu mengajar kuliah ambil duit. Kalau bak ambil duit mengajar ni, hak cikgu tu berapa ribu di sekolah tu pagi kelik-kelak tu. Sebab tu guru saya kata, sebab tu Imam Fakhrul Razi kata, hak tu bui tu zaman bila? Zaman saya nak bakar, bui dah gaji. Saya nak bakar mula-mula jadi khalifah. Ni ayat ni biar kita faham tujuan saya sebut, biar kita faham maknanya bid'ah tu. Tu kalau dalam bab ibadat kita tengok Nabi buat lagu mana. Imam Syafi'i dia jaga benar tu. Seorang yang sangat jaga. Tu. Supaya Imam Fakhrul Razi sebut, maknanya bui tu sebagai nak jaga supaya dia boleh kualitikan dia punya pengajaran itu. Memerintah, misalnya saya nak bakar mula-mula jadi khalifah. Betul nak pergi jual kain lagi. Saya nak bakar. Dia nak pergi jual kain, mungkin dia jual kain. Dia hidup dia sahur keluarga dengan dia jual kain. Bila jadi khalifah tu nak pergi jual kain lagi. Saya nak kata tak boleh dah jual kain. Kalau kita bahasa lain ni, tapak bahasa Malay tu pergi kat orang lain kan. Seolah-olah gitulah kalau kita guna bahasa kita. Tak dan pergi jual kain. Lepas tu lah saya nak Umar bincang ahlul halli wal aqdi, mana tokoh-tokoh ahli majlis mesyuarat kaja, bagaimana ni kudu saya nak wakar. Kita kena sesar utility dia, benda-benda asas dia kena sesar, biar dia guna sepenuhnya pemikiran untuk membangunkan umat itu. Macam mana pemimpin kalau anak sekolah nak ingat apa tak lesar lagi dah. Tak lewat nyanyi ni orang panggil rakyat yang tak cerdik. Biarkan pemimpin dia susah benda-benda mudah gitu. Bui peluang dia mikir, otak dia guna kepada saluran yang sepatutnya. Tu begitu juga guru. Sebab tu lah ni pun kita kata, jadi benda-benda gitu hak tu tidak bid'ah tu, bahkan hak tu membantu memberikan nilai kepada kerja sebagai perguruan itu. Kau tidak tahu kapten nak pergi jual ikan pula. Lepas tu lagu mana pada nak raih kertas lagi, banyak perkara. Jadi benda tu sebenarnya kalau kita nak kata bid'ah hasanah buat tu. Sebab tu saya terima bid'ah hasanah, di mana bid'ah sebenarnya hakikat bukan dalam bab ibadat, dalam bab-bab lain, tetapi dia membantu ibadat. Hak tu kita misalnya kita guna mikrofon. Bayar kalau tak guna mikrofon, zaman Nabi tak ada. Kau guna api pun tak ada. Lepas tu kita nak ngajar lah ke mana tak? Kena suara selu apa saya nak posak ada tu tak apa. Suara regah. Kalau saya suara selu ni letih benar. Postaan ni kita tu tak ngajar. Berat benar. Kena duduk gato di Rasulullah ni belakang. Jadi benda-benda itu membantu. Hak tu bab lain. Hak tu kalau kita mana sebab tu ulama sebut mana binah tu mana hak idhafiyah. Bukan hak hakikiyah, tidak. Jadi Imam Syafi'i ini memang tegas sungguh dia. Jadi mana-mana perkara atau kebaikan yang tidak menyalih sedikit pun dari kesemua itu adalah bid'ah yang terpuji. Tak apalah tu. Imam Syafi'i berpegang kepada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti juga 3 orang imam mazhab lain yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali tu. Mereka ni juga menjadikan hadis, Quran dan hadis ni 2 sumber yang asas. Yang asas lain itu sebagai sokongan. Imam Syafi'i juga melarang taklid, baik taklid kepada dirinya sendiri ataupun kepada sesiapa sahaja. Beliau selalu berpesan, janganlah mereka-reka dalam perkara agama mengguna pakai taklid sahaja, sama ada berbentuk perkataan ataupun tindakan yang tidak disertai dengan keterangan ataupun alasan dari Quran dan hadis. Ni dalam maknanya benda tu berkait dengan ibadat lah tu. Beliau juga berpesan, tiap-tiap perkara yang saya katakan padahal kata Rasulullah bertentangan dengan perkataan saya,
Hak saya kata, ni Rasulullah kata, tiba-tiba bercanggah dengan saya. Saya fatwa gini, tiba-tiba kata Rasulullah, yang ni sabda Rasulullah tu bercanggah dengan saya. Maka Rasulullah itulah lebih utama dituruti. Dia suruh tinggal dia. Hak ni mazhab Imam Malik begitu juga. Serupa dah lepas ni, serupa. Pak mazhab serupa. Sebab dia daripada aliran yang sama, daripada kerangka pemikiran yang sama, maka begitulah kedudukannya. Dan kenapa mana Imam Syafi'i ni bertegah? Sebab dia kira dia ni peringkat tinggi. Kalau dia sudah longgar dalam bab ni, bagaimana anak-anak murid dia? Seolah-olah dia boleh jangka dah bahawa zaman dia ni zaman yang membentuk banyak asas-asas ilmu dalam dunia Islam, dunia ilmu Islam. Memanglah mantik pun rujuk ke dia juga banyak kau, sebab tu dia jaga benar. Cuba tengok usul mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini usul dia, mana sumber ambilan dia. Yang pertama Al-Quran, ini rujukan asal. Beliau beramal dengan asal nas Al-Quran, kecuali ada dalil yang menuntut agar beralih kepada makna yang lain. Dia akan pergi pada makna asal tu dulu Quran, kecuali ada qarinah dia panggil yang menuntut supaya jangan pakai makna asal tu. Maknanya kok mana pun Quran tu utama. Sebab tu saya kata hak ni kita kalau nak bincang, kena bincang dalam usul lah. Usul. Cuma saya nak ambil secara umum, biar hati-hati tak boleh faham. Tujuannya saya nak maksud nak mengisyaratkan kepada kita bahawa kita ni Quran apa-apa kena Quran dengan hadis. Hak kita kata ulama tu selepas tu Quran dengan hadis. Jangan kita apa-apa pergi ke ulama dulu, tinggal habis Nabi talih, bahkan ulama pun tak leh dia mengajar. Sebab tu saya sendiri tidak berapa sukalah kalau sekiranya seorang itu mengajar. Ni guru saya kata gini, guru dia macam sebutkan Nabi, dia kena lagu tu. Sebab guru dia pun, sebab kalau kita tengok dalam pengajian dia punya manhaj dia lah, mana apa yang ulama itu buat sebenarnya, apa yang Nabi buat, itu asal dia. Maknanya kita kena pasti gitu. Maknanya kalau ulama itu dia buat tentu bercanggah dengan hak Nabi, itu makna boleh dipersoal. Tapi asalnya ulama tu dia buat hak dia buat tu mesti ada sandar lah, umum, secara umumnya. Tapi masalah sebab Nabi kata ulama ni pun banyak jenis juga. Dari sudut tu dia pula jadi kita kena beringat tu. Jadi ulama sebut secara umum bahawa apa yang ulama sebut tu berasaskan daripada Nabi, kerana al-ulama warasatul anbiya, itu nas umum. Bila boleh pakai, ketika mana nak pakai, untuk siapa dia pakai, dia kena cek pula, perlu diperhalusi pula tu kenyataan tu. Jangan kita pakai belaka. Tak boleh. Kena tengok keadaan pula, ulama lagu mana, ustaz mana dia tu, kat dia tu pasal mana. Sebab Imam Syafi'i ni pun ada riwayat yang mengatakan dia ni ada guru mursyid dalam bidang tasawuf. Bahkan pak ni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal ni yang dikatakan asah pada aliran yang totok ni, kita kata tak, dia ni ada mursyid, guru yang mursyid dalam bidang kerohanian. Tetapi kenapa tidak timbul perkara pelik-pelik daripada mereka ni? Walaupun dia ambil sufi juga, maknanya sufi ni sufi yang terkawal, sufi yang berlandas kepada kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya sufi yang tidak lari daripada Quran dan hadis. Tak apalah hadirin. Dia duk nampak tunduk kocok tiang tu, hak tu tidak sunnah lagu tu. Tak boleh lagu tu. Mana ada zaman Nabi lagu tu? Tak sedut ta'wil pun dia tak jadi molek tu. Misalnya wak mari riwayat daripada beberapa orang, ada dua orang sahabat Nabi kata ada sahabat Nabi maknanya nasyid, lepas tu duduk nari-nari depan Nabi. Hak tu masa hiburan, bon nak joget sikit-sikit, tak apa, kita boleh terima tu. Tapi itu bukan atas nama agama sebagai hak yang utama sehingga ajaran Nabi dikenali lagu tu. Tak, mana ada lagu tu. Barang terpencil dia. Sebab tu dalam pengajian, kerangka pengajian Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena tahu hak mana ajaran besar, hak mana ajaran kecil. Hak Nabi tak tinggal, hak Nabi tinggal. Hak mana bila orang sebut Islam gapo dia hak nampak. Kita kena tahu tu. Jangan pula bila sebut Islam nampak duk joget lagu tu. Tak kena lah tu. Bila sebut Islam nampak nikah amal, tak kena tu cara bawa tu. Sebab zaman Nabi dulu dia tak nampak gitu. Bila sebut Islam nampak nikah amal. Kalau gitu tak kena tu cara pendedahan Islam itu. Sepatutnya tak jadi gitu. Sebab Nabi ni dengan sahabat dia bawa, cuba bayangkan nak jadi timbul lagu mana, bunyi nikah amal apa orang pakai senyap apa, bunyi nikah janda berlaku. Dia cari sahabat Nabi ni, memang kita tengok dalam riwayat, dia akan cari hak mana ada anak ramah. Sebab apa? Dia nak ambil kelebihan pahala. Dia bukan nak ke mak dia saja, dia nak ke anak tu.
Apa tu? Untuk jaga. Sebab jaga tu dalam hadis Nabi besar pahala jaga anak yatim ni. Jadi tu ya dia ambil janda tu, hak nikah dengan anak dara ni cara benar ya. Boleh rujuk dalam kitab. Sebab tu dia jadi tak timbul nikah amal. Dia timbul ke dia? Jihad, tanggungjawab. Dia timbul hak tu. Padahal sahabat Nabi ni beramal nikah amal. Beramal nikah amal. Kan sebut gitu ke dia disenyak lalu. Tak berapa nak kokok tak seru aja lah. Sebab apa? Sebab dia akan ada orang sebut, sebut malah kata gong yang duduk hidup senang-senang. Popiku bawa hidup. Tengok bahasa orang Melayu kita. Popiku bawa hidup, dia kata. Tengok, duduk senang molek-molek cari. Padahal molek-molek dah ni dah. Pergi cari tu nyusah lah ke. Daripada 2,000 cukup jadi tak cukup. Dah 2,000 depan nikah. Tengok tu. Itu orang panggil pemikiran cara tidak Islam. Tapi Nabi didik sahabat tidak lagu tu. Duit ni kalau tak habis kutu pun dia habis juga duit ni. Tu nak cara Nabi didik. Lebih baik habis ke arah tu. Hak tentu kelebihan dia. Anak yatim. Lepas tu jana tu memang ada hadis khusus. Allah tidak perlu kitab hak berat-berat. Riyadhus Salihin pada sebut tu. Dalam kitab Riyadhus Salihin pada. Ngaji tu pada dah. Imam Nawawi tulis kitab tu dia nak supaya orang Islam hidup dengan cara tarikat Nabi SAW. Cara Nabi lagu mana. Gitu sebenarnya saya duduk tengok lah. Sebab tu kalau kita bawa tak kena, dia jadi nampak pelik agama ni. Iya kok agama lagu tu. Kenapa kita baca hadis tak nampak gitu? Kita tengok cara Nabi bawa, cara sahabat bawa, cara Imam Syafi'i bawa, tak nampak pelik agama ni. Tak nampak jenis koya, jenis fasih, tak ada. Duduk atas masjid pun tenang. Tak ada nampak pelik-pelik. Tapi setengah-setengah tu bawa tu nampak pelik. Ada ke satu hadis mana sahabat ni memuliakan Nabi? Siapa senyum lepas Nabi ada? Siapa wui Nabi jerit piyah dia, lepas tu tak basuh paksa dah? Ada? Nabi tu sahabat tahu. Padahal Nabi ni siapa satu ketika pernah minum darah bekas Nabi. Saya dah Nabi. Tapi Nabi didik dalam kata talih. Seperti mana haram kamu kena api neraka bila minum darah Nabi, begitu juga haram selepas ni minum darah Nabi. Kamu minum dah nak mana? Jadi orang lain pun tak ada bunyi nak minum darah Nabi lepas tu. Nabi kata haram, tak boleh. Haram mu'abbad sampai bila-bila, tak boleh. Jadi Nabi ajar molek sahabat Nabi pun tak ada gapo. Tak ada. Tapi saya ke Nabi sanggup mati kerana Nabi SAW. Jadi maknanya cara nak saya ke Nabi, cara diajar oleh Nabi, penghayatan agama tu lagu mana? Sehingga saya luar biasa lah. Sehingga ulama-ulama tabi'i kata tak ada aku tengok seseorang lebih saya pada orang lain kecuali sahabat Nabi. Cuba tengok sahabat Nabi, cara saya ke Nabi lagu mana. Sayyidina Ali dia saya kepada sepupu dia Nabi SAW ni. Kalau dia tengok orang amal sunnah tak serupa dengan hak Nabi, dia pegang lalu. Dia kata masuk neraka mu akhir lagu ni. Tu cara dia. Cara Sayyidina Ali. Hadis-hadis nak tahu mudah ya. Kita baca hadis-hadis masanid, hadis musnad, hak mengumpulkan hadis-hadis tentang sahabat, patut cerita-cerita tentang sahabat Nabi. Lagu mana hidup mereka dengan cara sunnah Nabi. Imam Syafi'i ini salah seorang. Imam Syafi'i ini dia jaga sungguh Imam Syafi'i ini. Jadi gitu ya. Tak ada lah benda pelik-pelik ni. Siapa letak serban suruh tok guru tu jirik nak ambil berkat. Ini tidak ajaran Nabi. Dia suruh ayat lah. Tidak ajaran Nabi. Tak mungkin lah gitu. Sehingga dia nak yang terkejutnya satu pengalaman baru orang kita. Setengah tu terkejut, tenganga mulut tak tutup-tutup. Dia cerita saya masa tu dia jadi AJK Masjid Muhammadi. Saya sebut dia, saya kata saya tak tengok ada saya kata. Dia kata saya tengok. Dia sebut. Masa tu dia kata ana jadi AJK Masjid, saya tengok. Bila Tok Guru ni nak tubik tu dia pecah subai dah tak suruh jirik. Lepas tu dia pergi dia siung subai tu. Sebab apa? Nak dapat syafaat Nabi. Muka ni keturunan Nabi kan. Bagai-bagai lagu tu kena beringat. Sebab kalau kita tengok ajaran Nabi berasal pada tak ada bagai-bagai lagu tu. Tak ada bagai-bagai lagu. Jadi sebab Imam Syafi'i ini dia ada guru mursyid. Makna dia ni orang sufi. Walaupun saya sebut sini dia berkahwin, tapi ada ulama kata dia tidak berkahwin. Hak ni bukan sekadar berkahwin, ada 3 orang anak.
Setengah ulama kata tak, dia tak nikah. Khilaf nikah ke tak? Tu. Tak apalah kan. Rujukan yang kedua as-sunnah. Jadi rujukan kedua yang wajib diikuti walaupun ianya adalah khabar wahid. Khabar wahid mana seorang saja meriwayatkan hadis tu, seorang. Setiap tabaqah tu seorang. Tidak ramai yang meriwayatkan hadis. Hak tu tak apa dah asal ada. Lepas tu nak letak untuk bidah, untuk bahagian akidah kebahagian syariat, kena tengok tapi untuk makbul, untuk terima. Untuk terima pakar. Cuma nak pakar dalam aspek mana, tu kena tengok pula. Tapi untuk terima sebagai hadis tu boleh. Jika tidak menepati kriteria sahih dan ittisal. Ittisal ni bersambung sanad, tidak terputus sanad. Dan kerana sikap cermat dalam penerimaan hadis inilah, maka para muhaddithin, yakni ulama-ulama hadis, menamakan Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah, yakni penolong sunnah, pembantu sunnah. Sebab dia jaga benar, beringat benar dia bab sunnah ni. Bapa takut tak betul lah. Dah kalau hadis tu sendiri tak betul dah, bagaimana dia nak ambil sunnah? Kerana ta'rif sunnah ni adalah amal Nabi yang sabit dengan Nabi. Tu baru orang panggil sunnah dalam istilahnya. Dah kalau hadis tu tak betul dah, bagaimana kita nak tarik sunnah daripada hadis tu? Sebab itulah hadis ni perlu cek nak, teliti. Kalau bahasa Kelantan kita kan, pilih hadis lebih cermat daripada pilih harta berahan. Tu nak ayat ulama kita dulu. Tidak ikut jumpa, ambil dah. Imam Syafi'i tidak menerima pakar kaedah berdalil dengan hadis mursal. Hadis mursal ni mana hadis yang terputus, yang terjatuh seorang perawi di peringkat atas ni. Seorang dipanggil hadis mursal. Kecuali mursal Sa'id bin Musayyab, kerana hak ni kira dia ni orang kuat. Kalau mursal dia diterima. Ini dalam pengajian usaha hadis. Kerana Imam Syafi'i mendapati mursal Sa'id ni adalah masanid. Hakikatnya tidak terputus sanad tu. Mursal dia mesti ada. Tahu mana ada? Tengok dalam riwayat hadis lain, hak riwayat yang sama, sanad lain ada. Kadang-kadang Sa'id bin Musayyab dia nampak terjatuh seorang, tak sebut seorang. Nah, tapi dalam hak sanad lain ada sebut. Tu. Jadi kau gitu diberi perhatian. Baik, seterusnya ijma'. Imam Syafi'i mengutamakan ijma' berbanding khabar wahid. Mana kalau hadis seorang aja yang meriwayatkan hadis, Imam Syafi'i dia lebih gemar lagi ambil ijma'. Ijma' ni yang semua ulama sepakat terima. Ijma' ni berat, ijma'. Kalau seorang tolak tak boleh dah. Semua kena terima. Ulama yang diiktiraf. Kalau seorang aja tak terima tak boleh dah. Ijma' ni semua sepakat. Misalnya kita kata perempuan haid tak boleh sembahyang. Tu ijma'. Siapa ulama kata, siapa dia kata boleh, kafir lalu. Sebab bagi ijma' tu. Hak jari sesak pun tak ada kata, kecuali jari-jari ada lah. Ada juga jari mengar. Hak sesak pun jari. So, kalau tak sesak. Tapi kalau kata perempuan haid boleh baca Quran, ada ni, ni khilaf. Tidak ijma', khilaf tu. Khilaf. Tu baiklah kita kena faham tu. Jadi jangan kita kira serupa belaka. Nyanyi lagu tu. Sehingga Imam Syafi'i dia kata al-ijma' akbaru minal khabaril wahid. Ijma' ulama lebih besar kedudukannya daripada khabar wahid. Kalau ada hadis pun, tapi hadis tu khabar wahid. Khabar wahid mana perawi dia tu seorang aja, satu tawaqah tu, satu tawaqah. Tu tak kuatlah bagi dia. Qiyas yang keempatnya qiyas. Ni Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas yang muktabar. Sebab ada juga qiyas yang tidak muktabar. Imam Syafi'i menerima pakar keadaan qiyas jika ada makis alaihnya, jika makis alaihnya berasal dari Al-Quran dan hadis atau illahnya adalah jelas. Ini keadaan makis alaih ni gini. Kita nak qiyas, kita kata nak qiyas dengan tuak. Apa tuak haram? Ada dalil ke? Tak ada. Mana ada tuak zaman Nabi? Cuma dalam zaman Nabi haramnya khamar. Khamar ni perahan anggur, nabis dia panggil. Perahan anggur. Kih dia nabis ke? Kih dia perahan anggur ke jadi haram tu? Kau apa dia? Ulama kata tak, kih dia ada unsur memabukkan. Jadi mana unsur tu? Kih unsur tu sebab dia panggil. Jadi arak tu jadi perahan anggur tu jadi haram, yang disebut khamar, selepas tu dia jadi hilang akal. Khamar dia panggil, tertutup akal. Sebab dia ni bukan kerana dia perahan anggur. Sebab kalau perahan anggur, kalau tak mabuk tak apa boleh minum. Jadi makna sebab dia jadi haram kerana unsur memabukkan. Maknanya jadi kita qiyas lah. Misalnya kita kata contohnya air Coca-Cola, dicampur air Coca-Cola, dicampur dengan gede. Campur gede?
Tengok penado ni, penado tu berat dah. Kita ambil orang lain dulu sebab ada dah ni. No. Saya pun kita duduk asrama juga dulu kan. Dia ni ni nak buat gorak je. Dia capur 2-3 jenis air. Tak boleh bang. Tak tidak penado tu berat benar tu. Tak dia tu. Buat penado tu sekali tu musim lalu. No. Dak ni dia capur beberapa jenis air. Tiba-tiba jadi mabuk, jadi pening tak boleh. Tu tak boleh. Haram tu campuran tu. Boleh dia orang lain tak kalau untuk dia terbukti gitu. Maknanya unsur jadi hilang akal bila minum sesuatu, makan sesuatu, sebenarnya itulah dia panggil illat. Bila illat tu sama, illat yang ada pada Nabi situ, pada air perhanggur tu, illat tu ada juga pada tua ni, maka jadi haram juga tua. Haram ni orang panggil hukum ni secara kias. Kias pada makis alah dia hukum asal, makis alah hukum asal. Hukum asal dia itulah khamar tu. Tu Nabi situ perhan anggur itu. Jadi Imam Syafi'i terima tu kalau ada jelas makis alai dia, illat tu jelas. Ada dalam hadis Quran, ada hadis ataupun illat tu jelas walaupun tak ada dalam Quran dan hadis. Tu. Baik, tak apalah tu. Okey, tempat tersebar aliran Syafi'i ni. Ni kita nak tahu juga mana. Nah. Jadi la ni tak boleh kira dah, ada berlaku. Sebab dia la ni bila dia masuk tu dia akan jadi tubik seperti asal. Dia jadi berubah dah ni. Seperti ni di Malaysia kita ni pun tak. Macam-macam ada mazhab Hambali. Mungkin mari berlaku hak hidup macam pun ada, hak hidup kepek pun ada berlaku. Jadi masing-masing dia ikut. Lepas tu masyarakat kita pun ngaji rata. Lepas tu bila klik, dia tidak buat klik Syafi'i saja. Kadang-kadang dia pun tak tahu ni amalan Syafi'i. Jadi capu. Bila capu tu dia kocok dah sikit. Dia gerak. Sebenarnya gerak tu molek. Sebab nasi nak masak lah. Tak usah royak 4 hari 4 malam tak masak nasi kalau tak gerak dia punya air tu. Tak gerak beras tu. Tak masak. Sudah ya. Dia nak masak nasi dia mesti melalui panah, gerak, sebab tu dia kerasnya. Tapi kena itu molek kalau lok dia hangit. Kena kawal molek, kena kawal juga. Tak boleh biar ke tu. Takkan nak suruh gelegak. Tak ada yang api. Tak ada yang api tak boleh juga. Dia berasak. Ni pun kita jaga jangan widah berasak. Jangan widah ni. Nak sekat tak boleh. Nak sekat tak boleh. Kita tak boleh sekat. Bagi saya ini perkahwinan tidak mungkin kita boleh sekat. Jadi benda tu kita tengoklah. Hak doa kita tolak. Kita ada panduan kan. Hak doa kita tolak. Hak tak boleh selit sikit berdoa. Tak boleh selit sikit berdoa. Nak gerak pun tak boleh. Tu kita tolak. Kita tak terima tu. Ada je lagu tu kapih-habis orang lain. Ada. Hasil al-mana mati kata. Pistok Kedawi tak boleh lagi, mau tak hati lagi tak nak kata lagi. Tapi orang tu berat dah tak boleh. Ni jadi popok ahbas, popok khawarij kau pula. Ada. Jadi kita kena tengoklah. Sebab tu kita dalam hal ni kita jangan gaduh apa. Sebab tu saya mengambil sikap yang lebih cermat lah. Cermat. Dia kecek bak ke dia, kita tengok. Jangan gaduh. Kadang-kadang kita tengok bila tak serupa tu, berani popok bid'ah sesak, mati masuk neraka. Ada juga gitu pun ada juga tu dak lah. Tapi orang ni pula sudah tak serupa sikit pesani tak serupa. Soal serupa pesani tak cara. Sikit tak serupa. Ni jalan ni anak Pak Wahab ni tu nak. Tu doa pula. Jadi nak ambil cara ausat, khairul umuri ausatuha tu lagu mana? Tak boleh dia tak boleh. Dia cara melebar ni dah dia jadi punah. Sebab tu baik tak sah lah. Tak sah. Lepas tu dia mau nak kata ikut dia. Apa kita nak itu? Kalau tidak dia akan jadi kau panah. Kena beringat. Sebab tu kita jangan layar sangat bagi-bagi. Ni setengah tu tak boleh. Benar. Kalau tak ada hadis kat benar lalu. Dah banyak kawas dia dah. Saya duk perhati kitab banyak kau. Kadang-kadang kita tengok, cuba tengok mazhab Malik. Siapa dia kata rima boleh makan. Kita nak kata dia teruk. Nabi tak pernah sebut rima boleh makan. Dia ada kaedah dia. Kena ngaji ni. Dia guna kaedah. Kita kena tahu, jangan kita gaduh. Ni mazhab Imam Abu Hanifah ni. Ramai ulama pun, tapi ulama kelas mana? Sebut kata dia menghalalkan Arab. Bila kita cedek, bila saya baca buku kitab apa ni, kita syarah Abi Daud, saya ngajar Abi Daud, kita tengok sebab ada ulama kata mazhab Malik kata halal whisky. Kita kata tidak whisky ni Arab. Kalau ke mana? Imam Abu Hanifah kata halal Arab. Sebab khususnya kalau duduk di kawasan sejuk, dia boleh memanahkan badan sejuk macam-macam dia. Memang ada sungguh dia sebut.
Dia sebut nabis. Nabis tu dia ada ta'arif nabis. Kita kena tahu ta'arif nabis. Tu kita kena bincang semula. Lepas dia tak ada nak bincang. Tapi nak ayatnya yang gaduh. Sebab tu kalau kita tengok, sebab tu kita kena pasti ulama ni ulama kelas mana. Kalau Imam Syafi'i sebut, Imam Ahmad kena beringat, Imam Abu Hanifah kena beringat. Dan ni dia guna pelbagai kepakaran ilmu dia bila dia nak buat tatbik hukum. Kadang-kadang kita tak ada, kita tak ada ilmu tu. Kadang-kadang bak kembali dhamir sahaja berubah hukum, kembali dhamir. Kadang-kadang dia tengok guna maqasid syariah dia, guna dia tengok ni. Supaya Imam Dr. Yusuf Qaradawi misalnya. Dalam bab zakat, siapa ada kata sesak dia, kufur dia. Dalam bab zakat boleh kata gitu ke dia. Sebab dia fatwa dalam setengah-setengah perkara zakat perniagaan, zakat barang kemah, dia ada berbeza dengan orang lain. Orang main sahad, tak kira asalkan ada melibatkan urus niaga dan ada perolehan duit, tak kira orang panggil dia, asalkan benda tu halal, dia kena. Sebab tu dia, contoh kita kata emas, ada zakat. Setengah kata kalau hak pakar tak kena, dah main pakar sekat ni. Nak rekod tak boleh tangan ni. Dia pakai gelas 20. Luyu. Lagu mana? Titik popok gelis. Patut lagu mana? Kalau kita kata tak kena zakat dia. Sebab dia pakar. Gak duduk rumah ni banyak ni lagi dia gila nak hari. Gak dia guna sama, patut tak kena zakat dia. Situ saja berapa ratus ribu. Tak kena zakat lagi tu. Sebab tu setengah-setengah ulama kata, tengok setengah orang ni dia kata bila tak kena zakat hak pakar, sekerak mari kakak mah dia pakar gila. Lepas tu kalau kita pakar pendapat tak kena zakat dia, kaya je ngekil. Ya kalau gitu. Hak mana lebih syurgi? Jadi kita ni jangan gaduh. Kita tak setuju tak apa. Tak setuju tak apa. Tapi janganlah siapa kata dia ni berat-berat kata berat je. Saya pun sedih kot ni, saya set muda ni, saya tengok dalam internet. Macam-macam dia kata pada Yusuf Qaradawi dalam bab zakat. Dia kata ulama di Saudi hukum lama dia ni rosak. Gitu je. Tak nak sabar kata. Awak tak serius tak apa ni bab ke dia, bukan bab itu ni bab muamalat. Bab ibadat tidak gitu. Jadi benda-benda gitu. Sebab tu saya kata kena sederhana kita, jangan gaduh. Jangan gaduh. Saya pun ingat akan datang kita akan bincang juga benda-benda gini. Misalnya kita kata contohnya dah. Kenapa setengah ulama kata siapa kata rima boleh makan? Bapa dia kata gitu. Nak untuk tahu ya, supaya kalau kita tahu waktu dia jadi tua sikit, mana kita ni beringat nak kecek lepas hari tu. Sebab dia beza, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina, tak akan sama orang tahu orang tak tahu. Surah ayat lah. Dia tak akan sama. Quran kata dah. Ya jadi kalau apa kita tahu. Kalau tahu insya-Allah jadi tak apa. Jadi molek. Cuma masalah setengah orang itu dia takut untuk tahu. Sebab dia kata kalau tahu masalah. Ini juga penyakit takut tahu. Dia jenis penyakit yang berat juga sebenarnya. Sebab tu kita kena tengok gini dia. Ayat tu kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun tu tahu dalam pelbagai peringkat. Semua perkara ni tahu dia akan ada beza lalu. Semua perkara. Sebab tu kita tengok bila tengok orang alis tahu mana. Tapi bila dia kecek nampak lain. Cah tu bukan bidar dia, kita boleh tahu lalu. Bukan bidar dia. Salah lalu dia kecek. Kalau dia nak kecek bab ni, bab nego, dia tidak nego walaupun sedap. Kita rasalah tak kemah. Boleh tahu je lalu. Begitu orang kecek sedap pun tapi kita boleh agak ni tak boleh gini. Makna ayatnya tu nilai tahu dengan tak tahu. Sebab tu ulama ni semakin dia alis semakin kita tengok kemah cara dia. Sebab itulah masa saya mengaji guru saya sebut jangan kita dah heran ada setengah tu dah masa duk ngaji dia duk pening macam mana kata rima boleh makan pasti nak pergi meleh macam mana. Kata aku berat tu. Kira lah nak meleh ke mana tu. Tembok tu kau kena ikutlah ke mana pun. Lagi meleh hidup-hidup gitu gimana? Dia berani meleh. Tinggal sikit tu kan meleh. Dia ada cara dia. Sebab tu kalau kita tengok ada kita beri. Sebab tu saya sedih bila tengok misalnya kata tengok ulama Imam Suyuti gini. Kenapa lain tu? Kita tak kata apa. Imam Ghazali kita beri tak? Apa sebab ni orang besar ni? Kena tahu dulu lagu mana cara dia istinbat hukum. Cara istinbat hukum ni berbeza mengikut kaedah juga. Kena tengok, jangan gaduh. Ada setengah tu saya tengok tu siapa dia panggil kau Imam Syafi'i tu hina.
Syafi'i seorang kata gini. Tengok cara kecek tu kata. Tak sedap tu lagu tu. Tak boleh. Ya, kau Imam Syafi'i seorang. Jadi benda-benda gitu kita kena beringat. Sebab tu saya sebut ni supaya kita berwaspada lah. Baik. Tersebar mazhab Imam Syafi'i di Mesir, dan tertegak pendapatnya yang baru, dia panggil qaul jadid. Sebab qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang keluar di Mesir, di Iraq tu panggil qaul qadim. Anak-anak murid Imam Syafi'i giat mengembangkan aliran fiqh mengikut metod Imam Syafi'i di sana di Mesir. Siapa hari ni di Mesir? Ketika kerajaan Fatimiyun, ini kerajaan Syiah Fatimiyun, Syiah Fatimiyah. Ketika kerajaan Fatimiyun menguasai Mesir, maka runtuhlah aliran fiqh Ahlus Sunnah. Universiti Azhar itu tertubuh di zaman pemerintahan Syiah Fatimiyah asalnya. Namun aliran ini berjaya ditegakkan semula dengan kejayaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjatuhkan kerajaan Fatimiyun. Bila Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menguasai semula Palestin itu, dan di sekitar jazirah tu, dia naik semula aliran fiqhus sunnah, fiqh Ahlus Sunnah ini. Mana fiqh hadis mengikut sunnah, kena tengok sunnah. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tersebar di Iraq dan Syam. Dari Iraq, mazhab Syafi'i berkembang hingga ke Khurasan, Yaman, Hijaz, Farsi dan sebahagian daripada negara India. Mazhab Syafi'i telah mendapat sambutan luar biasa di negara Malaysia dan Indonesia. Ini saya ambil kitab baru. Faktor tersebut, faktor tersebar mazhab Syafi'i di kawasan Nusantara adalah melalui aktiviti perniagaan, dan fenomena ini berlaku sebelum berlaku penguasaan mazhab Hambali di bumi Hijaz lagi. Mana dulu lagi, maknanya pengaruh mazhab tu, aliran tu yang dibawa oleh pedagang-pedagang. Baik, kita ambil sikit lagi ni secara yang benar ni. Antara pujian atau pandangan ulama-ulama lain kepada Imam Syafi'i, saya tak ambil lah cerita pelik-pelik, saya tak ambil yang kita buat tu. Misalnya Imam Malik, bekas guru dia sendiri, ni antara guru yang awal lah. Apa Imam Malik kata kepada anak murid dia bernama Asy-Syafi'i, bernama Imam Syafi'i ini? Dia kata tidak ada lagi keturunan Quraisy yang lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Dia sebut keturunan Quraisy. Sebab apa? Sebab dia tahu Imam Syafi'i daripada keturunan Hashim bin Abdul Muttalib itu, daripada tu Quraisy tu. Sebab tu Imam Syafi'i ini, dari segi fasih bahasa dia tu, bahasa fasih, Imam Syafi'i ini tokoh bahasa. Dia ada antologi syair dia. Imam Syafi'i ini, dia ada antologi syair dia. Imam Ahmad bin Hanbal, ini antara tok guru dia dan anak murid dia. Tok guru lagi, anak murid lagi. Wahai anakku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu bagai seperti mentari bagi dunia ini, dan seperti kesihatan bagi tubuh ni. Siapa begitu Imam Ahmad juga ada sebut, dia kata saya belum faham mengenai ilmu hadis kecuali selepas belajar dengan Imam Syafi'i. Dia gini, ni pengalaman saya. Nak ayatnya kita boleh tahu hebat seseorang itu kalau kita ngaji dengan banyak guru, kita boleh tahu. Misalnya bila kita ngaji ilmu mantik dengan orang ni, kita ngaji dengan ni, berapa kita ngaji dengan ni mudah faham. Berapa ngaji faham? Dia ada tu. Cara tu makna guru tu dia lebih menguasai. Bila dia menguasai itu dah, cara dia lain. Sebab itulah ulama suruh kita ngaji dengan banyak guru, walaupun bidang sama, tajwid lah kau. Sebab di Kelantan ni ramai tu guru dah. Kita pergi dengan tu payuh lah gayuk, rapat dia telinga mulut dia. Baru dia kata betul. Tapi ngaji guru lain tak sampai ketemu. Okey dah dia tu. Apa dah? Setelah kata boleh kira, tu berat lah. Kau guna pengiktiraf tu dah. Tapi kukuk mana pun perlu banyak guru. Kata Imam Ahmad lagi, setiap ahli hadis yang memegang tinta adalah terhutang budi pada imannya. Maksudnya setiap ahli hadis yang terlibat dalam bidang penulisan, maka dia akan terhutang budi dengan Imam Syafi'i. Kalau ulama tu tidak jenis nulis, tidak jenis baca, dia tak nampak mana terhutang budi dengan Imam Syafi'i tu. Tapi kalau dia menceburi bidang penulisan, apa maksud dia sebut ni? Nak ayatnya orang yang menulis mesti dia rujuk Imam Syafi'i. Sebab tu terhutang budi tu. Imam Muhammad Al-Hakam berkata, saya belum berjumpa seorang yang lebih mengetahui, cerdik akalnya, lebih cerdas fikirannya, lebih cermat amalannya, lebih fasih lidahnya daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata lagi, saya belum berjumpa seseorang yang lebih mengetahui berkenaan usul fiqh selain daripada Imam Syafi'i.
Jadi menelusuri perjalanan hidup dan proses pembelajaran Imam Syafi'i amat menarik sekali. Kalau kita tengok memang menarik lah. Jadi ini insyaAllah kita bincang minggu hadapan rasanya. Ini kita boleh bincang minggu hadapan. Jadi insyaAllah minggu hadapan saya akan bagi nota lain pula, iaitu berkenaan dengan Imam Malik radhiyallahu anhu, rahimahullah. Imam Malik rasanya kita berhenti setakat tu lagi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.